Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan pendidikan saya yang bertajuk Teori Amil Nahu Bahasa Arab, Konsep dan Kesan dalam Penafsiran Struktur Ayat. Tujuan utama pendidikan ini ialah untuk menyingkap pemikiran sarjana turas bahasa Arab yang bertanggungjawab dalam peletakan batu asas kerangka berfikir terhadap sistem tata bahasa yang digubal. Seterusnya akan melihat kesan dalam penafsiran struktur ayat bahasa Arab, khususnya ayat Al-Quranul Karim. Maka tiga kerangka utama kajian ini yang bermula daripada penggubalan ilmu tata bahasa Arab itu sendiri, yang membawa kepada kemunculan teori amil, seterusnya kesan teori ini terhadap bahasa Arab itu sendiri. Sekiranya kita melihat kepada penggubalan ilmu nahu bahasa Arab ini, ia berasal daripada kemunculan bahasa Arab itu sendiri, di mana ia telah digunakan semenjak sebelum Islam datang lagi. Kemudian awal Islam datang dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang mana berbahasa Arab juga. Kemudian Islam terus berkembang dengan penyebarannya ke serata tempat di mana berlakunya pergaulan dalam kalangan orang Arab Islam dengan orang bukan Arab, yang menyebabkan timbul beberapa kesalahan penggunaan bahasa Arab pada ketika itu, khususnya kesalahan yang berlaku pada baris akhir perkataan dalam sesuatu ayat ataupun ungkapan yang digunakan oleh orang Arab pada ketika itu, sehingga menyebabkan satu usaha perlu digembling untuk menggubal sistem tata bahasa Arab itu sendiri, yang bertolak daripada usaha yang dijalankan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali bersama sekumpulan pembantunya ataupun penyidiknya, yang mana satu riwayat mengatakan apabila Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada rakan-rakannya, bila kamu melihat mulutku membuka ketika mana aku menyebut huruf, maka letakkanlah titik sebagai tanda ianya adalah berbaris atas. Maka itulah satu usaha pertama dilakukan untuk penggubalan nahu bahasa Arab, yang mana titik tolaknya adalah berkenaan dengan baris akhir ataupun keadaan akhir huruf dalam suatu perkataan dalam ayat yang dikenali sebagai i'rab. Maka i'rab telah menjadi fokus utama dalam penggubalan tata bahasa Arab itu sendiri. Kemudian ia pula cuba untuk mencari punca atau penyebab kenapa baris ataupun keadaan akhir perkataan dalam suatu ayat itu, yang mana ia dikenali sebagai teori amil. Sebagai contoh, bila kita melihat contohnya perkataan Allah itu sendiri, yang mana baris akhir perkataan Allah itu berubah dalam beberapa keadaan. Di antara kadang-kadang dia berbaris bawah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dia baris genitive case, manakala dalam konteks ayat yang lain dia berbaris hadapan, khatamallahu ala qulubihim hu, dan dalam konteks ayat yang lain dia juga boleh berbaris dengan akusatif ataupun fathah, yukhadi'unallaha. So kadang-kadang hi, hu, ha. So perkara inilah yang menjadi tolak perbahasan ataupun sudut pandang sarjana silam turas bahasa Arab itu sendiri, untuk memikirkan apakah punca yang menyebabkan baris itu berubah mengikut konteks ayat, mengikut keadaan tertentu. Itulah yang menyebabkan terusnya teori yang dipanggil teori amil. Jadi pada ketika itu tata bahasa Arab itu dinisbahkan ataupun sangat sinonim dengan i'rab itu sendiri, yang menyebabkan kemunculan teori amil untuk menjelaskan ataupun mencari ataupun menemui apakah punca yang menyebabkan baris itu sedemikian rupa, sama ada berbaris atas, bawah ataupun hadapan dan seterusnya, dan itu adalah dipanggil amil. Jadi definisi amil itu secara bahasanya adalah ia bermaksud faktor, ataupun punca, penyebab, manakala dari maksud secara operasinya adalah punca kepada perubahan keadaan ataupun tanda baris akhir perkataan dalam ayat bahasa Arab. Jadi teori amil ini merupakan satu teori bahasa
yang terdapat dalam bahasa Arab yang cuba menjelaskan penyebab atau punca kepada keadaan baris akhir ataupun huruf akhir itu perkataan dalam ayat bahasa Arab. Terdapat 3 pandangan utama yang membicarakan tentang amil. Adakah amil itu berpunca daripada perkataan-perkataan yang berada di sebelahan perkataan itu ataupun penutur itu sendiri ataupun bagaimana? Terdapat 3 pandangan utama. Pandangan yang pertama yang mewakili majoriti sarjana tata bahasa Arab itu sendiri, iaitu mereka mengatakan amil dalam punca kepada perubahan baris dalam ayat bahasa Arab itu adalah perkataan-perkataan yang membentuk ayat tersebut itu sendiri. Mana perkataan-perkataan yang bersebelahan dengannya. Di mana perkataan boleh memberi tindak balas dan kesan ke atas perkataan lain dalam satu ayat dalam aspek perubahan keadaan atau baris akhir. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan puncanya adalah bukan perkataan tetapi penutur itu sendiri yang menyebabkan barisnya sedemikian rupa. Pendapat ini adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibn Jinni dalam bukunya Al-Khasa'is. Manakala pendapat yang ketiga yang diwakili oleh Ibn Madha Al-Qurtubi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Nuhat, beliau mengatakan bahawa puncanya bukannya perkataan, bukannya penutur, tetapi puncanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkataan itu tidak ada kehendak dan daya untuk memberikan kesan kepada perkataan lain. Okey, mahupun manusia sekalipun, kerana perbuatan manusia juga tertakluk kepada daya upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pandangan yang paling masyhur ataupun paling diguna pakai sehingga kini adalah pandangan yang pertama tadi yang dipelopori oleh majoriti ulama, majoriti sarjana tata bahasa itu sendiri. Jadi terdapat 4 komponen utama teori amil ini. Yang pertama amil, iaitu punca yang memberi kepada kesan kepada keadaan akhir perkataan. Yang kedua ma'mul, yang ketiga amal, dan yang ketiga athar ataupun kesan. So sini kita lihat kepada contoh yang mudah ini supaya memberikan pencerahan kepada bagaimana teori amil ini ataupun diguna pakai dalam bahasa Arab. Contohnya ayat kana Muhammadun muhandisan. Muhammad itu merupakan seorang jurutera. Jadi dalam bahasa Arab, perkataan Muhammadun dalam ayat ini adalah berbaris hadapan Muhammadun, dan penyebabnya adalah kata kerja kana yang menjadi amil ataupun faktornya. Begitu juga perkataan yang selepasnya iaitu muhandisan. Okey, perkataan muhandisan itu berbaris atas penyebabnya mana adalah kana. Jadi amilnya adalah kana, ma'mulnya perkataan yang terkesan adalah Muhammad dengan muhandisan, dan dia punya operasinya ataupun amalnya memarfu'kan atau menyebabkan mubtada yang asalnya itu mubtada menjadi marfu', kemudian memasukkan apa yang asalnya khabar. Kesannya kita boleh nampak berbaris atasnya perkataan Muhammad dan juga berbaris atasnya baris depannya pada perkataan Muhammad dan baris atasnya pada perkataan muhandisan dalam ayat tersebut. Jadi terdapat 2 jenis amil utama dalam masalah, itu amil lafzi yang boleh dilihat, boleh diobserve, manakala jenis yang kedua amil maknawi. Okay, terdapat berdasarkan teori amil tadi, ia memberikan kesan kepada pembelajaran bahasa Arab sendiri, yang mana apabila seseorang itu mengetahui ataupun menggunakan pakai teori amil tersebut, secara tidak langsung dia dapat mengajar para pelajar untuk memberikan ataupun menentukan baris yang betul dalam baris yang betul bagi perkataan-perkataan baris akhir lah yang betul pada perkataan dalam ayat bahasa Arab. Manakala yang kedua, dari aspek penganalisis ayat bahasa Arab, ia mampu untuk memberikan justifikasi tentang baris tersebut. Yang kedua, memperjelaskan rukun ayat bahasa Arab itu sendiri. Kemudian kesan yang ketiga adalah aspek analisis struktur ayat Al-Quran itu sendiri. Pertama, menggunakan pendekatan takdir, andaian semata-mata, walaupun ia tidak digunakan kewujudan amil tersebut kenapa, untuk memastikan ia selari dengan teori yang diletakkan. Yang kedua, mengutamakan penggunaan bahasa yang patuh dengan prinsip teori tersebut berbanding penggunaan bahasa yang realiti, terutama daripada Al-Quran. Yang ketiga, agak menolak ataupun memandang sinis terhadap penggunaan ayat Al-Quran yang tidak selari dengan teori amil sendiri. Jadi secara kesimpulannya,
teori amil merupakan khazanah pemikiran turas yang perlu diketahui oleh semua penuntut bahasa Arab dan juga pengajian Islam. Kemudian teori amil merupakan batu asas falsafah Nahwu bahasa Arab itu sendiri. Kemudian teori amil menjelaskan perubahan keadaan baris. Yang ketiga, yang keempat, perbezaan pendapat ulama banyak dalam menentukan amil suatu perkataan. Sebahagian prinsip teori itu kita lihat tidak mesra, yang kemudian teori ini juga pasti akan menerima kritikan. Itu saja, terima kasih.